Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Al-aiku as-salis asy-syaitan, yang menegahkan yang ketiga itu syaitan, yakni yang menegahkan kita daripada melakukan amal ibadat kepada Allah adalah syaitan. Maka tidak dapat tidak hendaklah kita melawan syaitan supaya kita dapat melakukan amal ibadat kepada Allah. Kemudian lazim atasmu wahai saudaraku dengan berperang bagi syaitan, maka mesti kita memerangi syaitan. Bahkan wajib memerangi syaitan, kerana tidak boleh kita mengikut syaitan, kerana syaitan menyuruh kita melakukan kejahatan. Maka orang yang jahat di situ adalah orang yang mengikut syaitan. Orang yang baik adalah orang yang melawan hawa nafsu mereka, tidak mengikut syaitan, dan mengeras akan dia, yakni bersungguh-sungguh akan dia, yakni melawan syaitan tadi. Kena bersungguh-sungguh kita lawan syaitan. Dan yang demikian itu kerana dua perkara. Yang demikian itu yakni kamu kena berperang dengan syaitan. Yang kamu disebabkan kamu kena berperang dengan syaitan, yang pertamanya sebab apa? Bahawasanya ia seteru bagimu dan dia merupakan musuh. Kita tidak boleh ikut dia kerana musuh. Musuh adalah orang yang membenci kita, orang yang akan membinasakan kita. Jadi kalau kita ikut syaitan, bermakna syaitan itu akan membinasakan kita. Maka kenapa kita perlu memerangi? Kerana dia adalah seteru kita, yakni musuh bagi kita, dan tiada tamak padanya bagi maslahah, yakni berdamainya. Dan dia tidak ingin, tiada tamak itu tiada ingin dia untuk berdamai dengan kita, ataupun tiada harapan untuk berbaik-baik dengan kita. Tidak sekali-kali syaitan menyuruh kita kebaikan. Kalau syaitan suruh kita buat kebaikan pun tujuan dia untuk melemahkan kita. Contohnya dia suruh kita semayang banyak-banyak sampai kita letih, kemudian dia kata jangan buatlah, buat letih saja. Itu syaitan macam-macam. Sebagaimana basisa yang digoda oleh syaitan, basisa yang kuat ibadat didatangi oleh seorang ataupun syaitan yang menyerupai seorang lelaki yang soleh, buat amal ibadat, semayang. Bezanya dia semayang lebih banyak pada basisa, sehingga kan basisa terpedaya mengatakan, kalau kamu ingin beribadat sebagaimana aku beribadat, hendaklah kamu melakukan dosa terlebih dahulu, buat dosa besar baru bertaubat. Saya lepas bertaubat, kamu akan dapati bahawa kamu lebih kuat ibadatnya. Ini syaitan. Walaupun tujuan dia baik, tujuan dia nanti lepas bertaubat semakin kuat ibadat, tapi disuruh melakukan maksiat, disuruh melakukan dosa. Maka dia kata di sini, dia ada tamak padanya bagi maslahah, yakni berdamai, yakni berbaik-baik. Berdamai itu berbaik-baik. Syaitan tidak akan bawa kita berbaik-baik dan tiada harapan untuk nak buat baik dengan dia. Dan ditinggalkan atasnya, yakni tidak ada di bawah atasnya, atas manfaat tidak ada. Tidak ada apa pun kalau kita ikut dia, tidak ada manfaat sedikit pun. Tetapi tiada memadai akan dia, melainkan dibinasakan. Tidak padam syaitan ini, kalau kita biar tak boleh, kecuali dengan binasakannya. Maka dia kata melainkan dibinasakan akan kamu, melainkan syaitan itu akan membinasakan kamu. Binasa apa syaitan? Syaitan membinasakan amal ibadat kita. Kita ikut syaitan, kadang-kadang tengok tubuh segar ikut syaitan. Maknanya apa yang binasa? Yang binasa itu adalah amal ibadat kita. Sehingga kan kita semayang banyak-banyak, disuruhnya kita menjadi orang yang riak, supaya kita semayang bukan lagi kerana Allah Ta'ala. Kita buat perkara baik-baik, disuruhnya kita jadi sum'ah, yakni suka mendapat pujian daripada orang. Maka ini syaitan. Bila sahaja kita buat belajar banyak-banyak, jadi alim, buat ibadat banyak-banyak, disuruhnya kita takabur, sombong. Sombong. Ini syaitan. Dia membinasakan kita, membinasakan amal ibadat kita. Kita tengok orang tu dapat kelebihan, syaitan suruh kita berdengki. Jadi kita pun dengki, habis amal ibadat kita. Inilah yang dikatakan binasa.
Binasa dengan arti kata dibinasakan amal ibadat kita, sehingga kan amal ibadat kita menjadi sia-sia. Jadi kita terpedaya dengan syaitan. Syaitan bergembira dengan apa yang kita lakukan kerana kita telah termasuk dalam perangkap syaitan. Maka tidak dapat tidak maka dia kata melainkan dibinasakan akan kamu sekali-kali, semata-mata, dibinasakan kamu semata-mata, dan tiada jalan, ada jalan tiba-tiba sentosa. Jangan kamu fikir ada jalan yang selamat. Daripada ini seteru, daripada seteru ini, yakni daripada syaitan. Jangan kamu rasa tiba-tiba kamu boleh rasa aman saja daripada syaitan. Tidak boleh. Kamu tidak mesti, jangan merasa aman daripada syaitan. Dan syaitan tidak akan berputus asa menggoda kita. Sebab tu bagi orang mukmin, dia sentiasa merasa takut di atas amal ibadat dia, dan dia sentiasa merasa harap dan takut. Dia harap ibadat dia diterima, dan dia takut ibadat dia ditolak. Ini orang mukmin. Kalau kita rasa tidak rasa takut dah, sebab rasa amal ibadat kita ini dah banyak dah, kita rasa tak ada apa-apa dah kita, kalau mati pun masuk syurga, itu adalah orang yang terpedaya dengan syaitan. Mesti kena ada harap dah. Sebab kalau kita buat amal ibadat banyak pun, walaupun kita puasa sunat banyak, walaupun kita sembahyang tahajud banyak, walaupun kita berzikir banyak, jangan merasa diri kita lagi aman dengan Allah. Jangan rasa kita ni. Sebab apa? Di sana ada syaitan yang cuba menggoda kita. Kadang-kadang di akhirnya disuruh kita menjadi orang yang sombong dalam ibadat yang kita lakukan, ataupun disuruh kita bergantung dengan amal ibadat kita. Akhirnya kita sudah tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terpedaya dengan syaitan dan lalai, dan jangan lalai daripadanya, dan tidak boleh lalai daripadanya, yakni daripada syaitan. Jangan lalai daripada syaitan. Syaitan akan bersama dengan kita. Orang alim pun digodanya orang alim, orang abid, orang yang ahli ibadat digodanya ahli ibadat. Yang abid ini, yang kuat amal ibadat ni, digoda supaya merasakan dia orang yang baik. Dialah orang yang baik. Yang lain tu orang yang tidak baik kerana tidak melakukan amal ibadat. Lalu dia letak dalam hati, akulah orang yang banyak sembahyang malam, akulah orang yang banyak berzikir, akulah orang yang banyak membaca Quran. Ini terpedaya abid ahli ibadat. Orang yang alim pula terpedaya dengan ilmunya, merasa hebat dengan ilmunya. Lalu syaitan pun meniup bisikan kepadanya, kamulah orang yang paling alim, kamulah orang yang paling hebat, kamulah orang yang sebaik-baiknya. Nanti kalau mati pun kamu boleh masuk syurga kerana kamu telah menolong orang ramai dengan ilmu kamu. Lalu orang alim tadi merasa megah, merasa bangga, merasa dia hebat. Lalu dia pun terpedaya dengan syaitan yang menggodanya. Kalau orang alim pun kena, orang abid yang kena, macam mana kita orang yang kurang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka mesti kena banyak melawan syaitan bersungguh-sungguh. Dan kita kena faham, di samping kita ada syaitan yang cuba nak mengganggu kita, hanya kita tidak melihatnya. Dan Allah Ta'ala jadikan syaitan ini untuk nak menguji manusia. Adakah manusia benar-benar nak mengikut Allah Ta'ala? Adakah hambanya ini benar-benar nak beribadat kepada Allah, ataupun nak mengikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan kamu tilik di dalam 2 ayat daripada kitab Allah, maka kamu fikirlah, renunglah, tilik di situ, renunglah, ataupun ambil tadaburlah, ambil perhatianlah mengenai 2 ayat yang difirmankan di dalam kitab Allah, yakni di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala yang pertama, alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan tiadakah aku janjikan kepadamu wahai anak Adam, bahawa jangan kamu sembah akan syaitan. Alam ahad ilaikum, tidakkah kamu telah berjanji, tidakkah aku telah membuat perjanjian dengan kamu wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Kita kata kita tidak sembah syaitan pun, kita sembah Allah Ta'ala. Kita sembah Allah Ta'ala, tapi hati kita mengikut syaitan. Syaitan kita, apa yang syaitan lintaskan dalam hati kita, kita ikut. Maka ini dikata orang yang menyembah syaitan. Allah ta'budu syaitan, tidakkah kamu itu sembah akan syaitan, bahawa jangan kamu menyembah akan syaitan, yakni jangan kamu ikut akan dia. Yang dimasukkan jangan sembah, jangan ikut kehendak syaitan. Jadi syaitan ni ada, yang pertama dalam hati kita, bisikan jahat itu syaitan. Mari nak dengki ke orang, itu syaitan.
mari nak buat jahat orang. Ini syaitan juga. Satu hak dalam hati kita. Yang keduanya yakni orang-orang yang mengajak manusia ke arah munkar, itu pun dia panggil syaitan manusia. Dengan arti kata manusia-manusia yang mengajak orang melakukan kejahatan, yang melalaikan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata jangan kamu ikut akan dia, yakni jangan kamu ikut akan syaitan. Kerana syaitan ini membawa kepada kebinasaan. Kadang-kadang dia bisikkan kita macam-macam perkara. Macam-macam. Dia kata jangan memakai tudung lah, dia kata, sebab nanti tak cantik lah, ataupun tidak model, macam-macam. Kita pun terpedaya dengan dia. Ataupun kita pakai pun tak apa, kata tak apa, sekali-sekala saja. Macam-macam berlaku. Akhir sekali kita terpedaya dengan hasutan syaitan. Baik, dia kata bahwasanya ia bagi kamu seteru yang amat nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata. Yang ni pasti musuh. Pasti musuh. Ada pun kawan kita yang ajak kita perkara kejahatan, kadang-kadang dia berubah jadi kawan baik pula, jadi orang yang baik. Tidak pasti lagi dia menjadi musuh selamanya. Tetapi syaitan, Allah Ta'ala beri jaminan, innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah pasti musuh kamu yang nyata. Memang musuh kamu dah. Kamu tidak boleh lagi mengikutnya. Kamu tidak boleh lagi lalai kepada syaitan, kerana syaitan akan menggoda kita. Semakin kuat amal ibadah, semakin kuat godaan kita. Syaitan akan menggoda kita. Dan syaitan sekali-kali tidak mau melihat manusia itu tunduk kepada Allah Ta'ala, melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, yang kedua, ingat, tiliklah firman Allah Ta'ala yang kedua, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa, bahwasanya syaitan itu bagi kamu seteru. Inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan bagi kamu ada seteru. Seteru kamu, yakni musuh bagi kamu. Maka ambil kamu akan dia seteru, yakni kamu jadikan dia musuh. Jadikan dia musuh. Bila musuh, kita tak ikut musuh. Musuh akan membinasakan kita. Maka kamu ambillah dia menjadi seteru kamu. Kamu ambillah syaitan itu menjadi musuh kamu. Dan ini sehingga menakutkan dan sehabis-habisnya. Dan ayat ini cukuplah membawa kita rasa takut dan sehabis-habis takut dengan musuh kita, yakni syaitan, yang Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita supaya kita menjauhkan diri daripada syaitan, dengan arti kata tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh syaitan. Syaitan ini dia seru kita buat bisikan-bisikan yang jahat, bisikan-bisikan yang buruk, ataupun dia suruh kita melakukan perkara-perkara mungkar. Teringin dalam hati nak buat jahat, teringin nak buat hati yang jahat, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Kadang dia menggoda akidah kita. Mari syaitan, dia pun tanya, siapakah yang menjadi bukit? Dia tanya kita, rasa kita dengar dalam bisikan kita satu persoalan, siapakah yang menjadi bukit? Lalu dia sendiri aja, Allah. Kita pun jawab Allah. Siapakah yang menjadikan gunung? Dia pun jawab pula Allah. Kita pun jawab Allah. Siapa yang menjadikan air laut? Lalu dia jawab Allah. Kita pun jawab Allah. Siapa yang menjadi langit? Allah. Siapa yang menjadi bukit? Allah. Akhirnya dia kata semua yang ada, semua yang wujud itu ada penciptanya. Dan siapakah yang menjadikan Allah? Dia memperdayakan. Siapakah yang menjadikan Allah? Dia letak dalam tanam. Semua yang wujud mesti ada penjadi. Lalu dia kata siapakah yang menjadikan Allah? Lalu kita terfikir, kalau gitu Allah Ta'ala ada pencipta. Habis rosak akidah kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Syaitan menggoda kita, menggoda kita dalam hati kita supaya kita menjadi manusia yang jahat, supaya kita melakukan kejahatan. Selalu kita merasa bimbang ataupun merasa tidak senang dengan apa yang ada pada orang. Jadi akhir sekali timbullah hasad, dengki, riak, ujub, takabur dan sebagainya. Maka kita telah dibinasakan oleh syaitan. Dan yang kedua, sebab apa kita kena bermusuh dengan syaitan? Sebab apa? Yang kedua, bahawasanya ia sudah kejadiannya atas berseteru akan dikau. Kerana memang kejadian syaitan ini untuk memusuhi manusia.
untuk memusuhi hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang tugas dia macam tu, memang kejadian dia macam tu. Syaitan. Sebab tu disebut dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala kata, wahai iblis syaitan, keluar kamu daripada syurga. Lalu dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang ditangguhkan kematian. Jadikanlah aku orang yang ditangguhkan kematian. Lalu dia minta pada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu termasuk di kalangan orang yang ditangguhkan kematian. Ditangguhkan tempoh dia. Lalulah dia minta izin dengan Allah. Dia kata dia akan menggoda anak-anak Adam. Dia nak menggoda anak-anak Adam. Selagi mana saja anak Adam itu hidup, lagi tu dia nak goda. Dia minta dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala katakan, kamu boleh menggodanya kecuali orang-orang yang beriman. Lalu syaitan mengatakan bahawa kamu akan dapati bahawa kebanyakan umatmu, hambamu, manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Sebab itu disebut wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka syaitan akan menggoda. Dia goda sehabis-habis goda untuk kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim AS ingin menyembelih anaknya, Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku telah melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'mau satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, buat dah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, nescaya engkau akan dapati bahawa aku adalah hamba-Mu yang sabar. Sebelum daripada itu Nabi Ibrahim dah terasa dah, betul ke tidak betul aku ni kena sembelih. Lalulah syaitan pergi jumpa dengan Ismail. Dia kata, wahai Ismail, ayahmu akan menyembelih kamu. Ayah kamu akan menyembelih kamu. Ayah kamu sudah gila, ingin menyembelih kamu. Dia sudah tidak sayang lagi kepada kamu, katanya syaitan kepada Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail tertanya-tanya, kenapa dia ingin membunuh aku? Katanya kerana dia mendakwa bahawa Allah Ta'ala suruh menyembelih kamu. Lalu Nabi Ismail kata, kalau itulah perintah Allah, aku serah saja. Ini Nabi Ismail serah saja. Lalu dalam keadaan macam tu, dia pergi pula, dia tak puas hati. Nabi Ismail pula tidak berjaya dia goda. Dia pergi jumpa isteri Nabi Ibrahim. Dia beritahu bahawa suami kamu tu ingin menyembelih anak kesayangan kamu. Dia sudah tidak sayang. Dia ingin menyembelih kamu. Lalu bini dia tanya, kenapa pula nak sembelih anak aku? Kerana dia mendakwa itu perintah daripada Allah. Kata isterinya, kalau itu perintah daripada Allah, aku relakan. Aku relakan. Ini Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail digoda oleh syaitan supaya syaitan nak menyuruh Nabi Ibrahim membatalkan dan juga dengan Nabi Ismail supaya tidak menerima perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi walau macam mana pun, baik nabi-nabi, baik orang-orang soleh, baik orang-orang siddiqin, syaitan sentiasa menggoda manusia supaya manusia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang syaitan goda yang pertama supaya kita bergantung dengan amal. Kita bergantung dengan amal. Akulah banyak ibadat, akulah yang paling baik. Itu terpedaya kita. Terpedaya dengan amal ibadat kita. Maka baik kita tengok sesuai dengan bahawasanya sudah kejadiannya atas bersetu akan nikah. Memang kejadian dia untuk bermusuh dengan kamu, yakni dengan kita, dan mendirikan selama-lamanya. Mana mendirikannya, yakni berusaha dia selama-lamanya. Selama-lamanya bagi berperang bagimu, bagi manusia. Kita mati, syaitan goda orang lain pun. Maka dia akan berusaha selama-lamanya untuk berperang dengan manusia. Dia tidak sekali-kali berdamai dengan manusia. Maka iaitu pagi-pagi dan petang-petang, pagi petang melontar akan dikau dengan panahnya, yakni dia lontar dengan anak panah dia. Dengan mengerjakan maksiat kepada Allah. Apa anak panah dia? Anak panah banyak. Di antaranya harta benda. Mana orang balas kerana harta benda. Sampai memutuskan hubungan silaturahim. Sebagainya. Itu anak panah dia. Anak panah syaitan tu, harta benda tu. Kita terpedaya dengan harta benda. Padahal apa yang benda tu akan meninggalkan kita. Sama ada kita tinggal dia atau dia akan tinggalkan kita. Jadi dilontar dalam hati manusia supaya mengejar harta benda. Jadi tamak dalam hati. Dapat dah, banyak dah, tak cukup lagi, nak lagi, tak cukup lagi. Lepas tu balas sini, balas sana. Jadi tamak di dalam hati. Itu sebab apa? Sudah terkena lontaran syaitan.
Syaitan melontarkan dalam hati dengan harta benda, jadi harta benda. Tu dia antara anak panah. Kalau lelaki pula dia hantar anak panah ialah wanita-wanita. Wanita-wanita menyebabkan lelaki tadi terpedaya sehingga Nabi takut. Nabi kata di antara fitnah yang aku takut kepada umat aku yakni kaum wanita. Begitu juga kaum wanita lelaki-lelaki. Hari ni macam-macam baloh gocoh dalam surat dok puang baloh berebut lelaki. Comel antara mana lelaki dua Allahu a'lam lah. Ini berlaku budak sekolah. Ada berlaku. Ini terpedaya kita. Terpedaya kita dengan hatusan syaitan. Maka dilantar anak-anak panah tadi. Jadi akhir sekali disuruh kita melakukan maksiat. Dia lantar anak panah dengan perkara yang melalaikan. Muzik-muzik yang melalaikan. Dia lantar kepada kita. Akhir sekali kita pun lalai kepada Allah. Dia lantar ikut hawa nafsu, kus-kus hatahir dil pagahir. Contohnya habis lalai kita tinggal semayang bang, mayang lewat-lewat. Ini semuanya lontaran anak panah daripada syaitan. Menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lontar kita dengan sukan. Kita bersukan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua anak panah. Semua itu kita panggil maksiat sana. Anak panah dia adalah maksiat. Iaitu maksiat. Maka dia kata dilontarkan. Lontar tu bukan pagi saja. Pagi petang bermakna tidak berhenti-henti. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Supaya kita menjadi manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu lalai daripadanya, dan kamu lalai bahawa syaitan sentiasa menggoda kamu, melontarkan anak panah kepada kamu. Kamu lalai daripadanya. Daripada syaitan tadi ataupun daripada anak panah maksiat yang kamu lakukan. Maka betapa ada kelakuan itu, kemudian adalah pada kamu satu faedah. Maka begitulah bahkan begitulah keadaan dia, maknanya sentiasa menggoda manusia. Maka kemudian adalah pada kamu satu faedah, ada satu jalan. Faedah dia ada satu jalan ataupun satu faedah yang lain, dan iaitu bahawasanya engkau di dalam ibadat bagi Allah. Hendaklah kamu duduk dalam ibadat. Faedah dia, jalan nak selamat dia, kalau kamu selamat dilontar pagi petang, dan begitu kelakuan dia. Kelakuan syaitan pagi petang dia lontar. Dia lontar supaya kita ini semangat mencari harta. Paginya kita pun bekerja siang malam dapat harta, dia lontar pula supaya kita tamak pula. Malam tu kita tamak, pagi esok dia lontar kita dengki pula. Macam-macam dia lontar siang malam dengan penyakit-penyakit hati yang ada, dengan perkara-perkara yang melalaikan kita. Siang malam dia melontar ke anak panahnya ke dalam hati kita. Maka jalan dia ada satu jalan, di antaranya hendaklah kamu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang nak buat apa-apa pekerjaan, dia berniaga, jangan tinggal sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Kita berniaga, kita pun sembahyang, ingat balik pada Allah. Syaitan nak goda kita supaya kita tamak, kita pun sembahyang. Jadi kita ni orang yang tidak tamak kepada harta benda dunia. Lepas tu kita berniaga lagi. Dia nak suruh kita ni supaya dengki. Kita pun sampai masa kita pun sembahyang, ingat balik kepada Allah Taala. Bila kita ingat kepada Allah, syaitan akan menjauhi kita. Syaitan akan menjauhi kita apabila kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini faedahnya hendaklah kamu berada di dalam ibadat bagi Allah. Mestilah kita buat kerana Allah Taala. Nak buat apa-apa biar sebut nama Allah. Nak buat apa-apa, kullu amrin zibalil lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputus keberkatan dia. Terputus keberkatan dia. Jadi kalau boleh buat apa-apa perkara yang baik, baca bismillah, dimulakan dengan nama bismillah, supaya syaitan itu menjauhkan daripada kita. Dan dia kata menyeru bagi makhluk, yakni mengajak makhluk buat kebaikan, ataupun menyeru di situ berdakwah. Jalannya jalan berdakwah kepada pintu Allah, yakni kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu di situ adalah rahmat. Menyeru manusia kepada rahmat Allah Taala. Jadi jalan dia apa? Jalan dia beribadat pada Allah. Nak lawan syaitan ni beribadat. Bila kita buat amal ibadat, maka syaitan pun lari. Syaitan tidak akan sama dengan ahli ibadat.
Ataupun kita berdakwah pada jalan Allah, menyuruh orang buat kebaikan, menyuruh, maka syaitan akan benci. Bila syaitan benci, syaitan tidak akan sama, tidak akan bersama dengan kita. Kenapa? Dia benci melihat perbuatan kita yang menyeru manusia kepada jalan kebaikan, yakni berdakwah kepada pintu Allah Ta'ala. Dengan perbuatan kamu, kamu berdakwah. Dakwah ni kena perbuatan. Kita suruh orang buat baik, kita pun kena jadi baik juga. Kita belajar ilmu, kita nak jadi baik, kita tunjukkan baik, baru orang pun nak jadi contoh pada kita. Kita nak suruh anak kita jadi baik, nak suruh anak kita pandai mengaji Quran, kita pun kena rajin baca Quran. Kita pun nak suruh anak kita semayang, kita pun semayang juga. Kita pun kena rajin semayang, baru anak kita pun rajin. Maka menyeru manusia ni kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan perbuatan, dan perbuatan itu lebih pasal daripada perkataan. Kadang-kadang orang tengok dia cakap sedap tapi perbuatan ni tak ada. Kadang-kadang orang ni dia tak cakap banyak tapi perbuatan dia baik. Orang lebih suka melihat yang beramal dengan perbuatan, yang menyeru manusia dengan perbuatan. Dan juga dengan perkataan kamu, inilah kerja kita berdakwah. Buat dengan perbuatan, dengan perkataan. Perbuatan dengan perkataan. So orang buat baik, itu perkataan, kita pun buat baik. Itu perkataan, kita pun buat baik, itu perbuatan. Kena ada dua sama. Supaya kita ini dapat melakukan amal ibadat kepada Allah, menyeru kepada manusia, dan kita selamat daripada gangguan syaitan. Dan syaitan lawan perbuatan kamu, dan bila kamu buat baik, dia lawan pula. Bila kita ajak Allah buat baik, ada sama buat jahat, dia akan lawan sama, maka dia akan lawan. Bila kita buat baik sana, di sana ada buat jahat. Begitu dia akan lawan kita. Kita tak boleh putus asa dalam mengajak manusia buat kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Dan syaitan sekali-kali akan lawan kita supaya kita ini berhenti daripada melakukan kebaikan. Maka kita kena faham, syaitan lawan perbuatan kamu kalau kamu buat baik. Sebab tu tak heran kenapa bila kita belajar ada dengan semalah you nak pergi belajar. Itu memang dah syaitan akan rasa kita jadi malas nak buat, ataupun kita dulu rajin dah pergi dengar, jadi dia malas nak pergi dengar. Macam-macam dia goda kita. Kadang-kadang dia goda kita, kau ni tak boleh, dia bagi kau ni, kau ni tak boleh, bagi kau ni. Dia bagi kau ni. Jadi akhir kali kita kalah juga. Bila akhir kali kalah, kita ni semakin jauh dengan Allah. Bila jauh dengan Allah, dekat dengan siapa? Dekat dengan syaitan. Wal-iyazubillahi min zalik. Hari ni macam-macam. Bila Allah Ta'ala beri saja ujian, akhir sekali kita terpedaya. Dan kita kena ingat, bila kita nak buat baik, macam-macam halangan. Ada je macam-macam halangan. Dulu tak ada, tapi bila nak buat baik je, kita pun mula nak belajar. Bila nak belajar lah, ni sini payah lah, sini payah, akan macam-macam berlaku. Kenapa? Kerana setan dia akan lawan kalau kamu nak buat baik. Akan lawan kalau kamu nak melakukan kebaikan. Dan cita-citanya dan kehendaknya dan pencariannya dan pekerjaannya menahankan daripada yang demikian itu ibadat kepada Allah. Cita-cita dia nak tahan kamu buat amal ibadat, kehendak dia nak tahan kamu buat amal ibadat. Itu kehendak dia. Dan pekerjaan dia, pencarian tu pekerjaan dia tak ada, dia tahan kamu buat amal ibadat. Itu je dia mikir. Dia fikir tu saja syaitan. Kita buat amal ibadat macam ni, macam mana aku nak suruh? Dia akhir sekali dia tambah bagi kita buat amal ibadat. Dia suruh kita malas semayang, kita semayang juga. Kita malas puasa semayang sunat, kita semayang juga sunat. Akhir kali dia suruh semayang sunat banyak-banyak. Dia suruh semayang sunat banyak-banyak, kita pun semayang sunat banyak-banyak. Lalu dia goda pula, murah bagus sekali, orang lain mayang sikit belaka. Syaitan bagus sekali sebab mayang sikit belaka. Lalu kita ni dah mayang banyak dah, lawan kita rasa kita lawan syaitan dah. Kita dah berjaya dah rasa lawan syaitan. Sebab kita mampu semayang banyak. Tapi ingat, dengan sabit semayang banyak itu kita merasa ujub dengan ibadat kita. Berjaya juga dia. Itu syaitan. Nanti Imam Ghazali di akhir-akhir kitab dia tunjuk, syaitan kata gini, mu kena jawab gini. Syaitan kata gini, mu kena jawab gini. Dia akan ajar satu-satu tu untuk perjalanan kita. Maka dia kata di sini, menahankan daripada yang demikian itu, yakni daripada kamu melakukan amal ibadat. Kerja dia itulah dia tahan kamu, supaya kamu tidak melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala.
bahwasanya engkau berdiri dan ikat pinggang engkau, kamu berdiri itu sias dia, ataupun kamu bekerja pula, dan kamu ikat pinggang lawan hawa nafsu kamu lawan hawa nafsu kamu supaya memarah syaitan yang boleh kali menyebabkan syaitan marah. Ikat pinggang maknanya lawan nafsu, itu kata ikat pinggang. Ikat pinggang ni kita lawan hawa nafsu kita, bangun juga, mata pun bangun juga. Maknanya malam pun bangun juga sembahyang, baru kau nak tidur, Allah baru nak tidur, bangun. Bangun kerana lawan wa amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tengah bekerja-kerja orang pun azan tinggal pergi sembahyang juga, mana-mana pun lawan hawa nafsu. Jadi bila kita lawan hawa nafsu buat amal ibadat pada Allah, syaitan akan marah pada kita. Syaitan akan marah pada kita. Dia kata, aku nak suruh dia sembahyang lambat, dia sembahyang awal pula. Buat macam mana ni? Tak apa, dia ambil wudu. Aku nak was-waskan dia ambil wudu. Tidak was-was juga. Dia angkat, dia apa ni? Dia sembahyang juga. Dia sembahyang, aku hembuh dia je muak dalam sembahyang. Macam-macam. Muak juga sembahyang. Muak juga. Dia sembahyang juga. Rakaat dia tak tu juga, dia kata. Aku goda dia tak semayang sunat. Dia semayang sunat agak. Aku suruh dia main sunat banyak-banyak. Macam gitulah syaitan. Siapa ke habis. Dia tak akan berhenti kita. Dia berhenti kejap tengok kita tidur ada agak. Tengok tidur. Tak apa. Tak apa. Dia kejut tidur je. Kita kejut je tidur. Subuh kita kejut je tidur. Awal lagi tidur. Alaika lailatun tawil. Kamu ni malam panjang lagi. Tidur. Allah bahaya syaitan. Dia tidak akan berputus asa pada kita. Awak ada duduk dalam majlis ilmu pun tidur. Duduk dalam majlis ilmu. Baik, kita tengok. Supaya memarah syaitan marah dan melawankan dia dan dia marah, dia lawan balik kita. Dia lawan kita dan membinasakan akan dia dan dia cuba membinasakan kita. Membinasakan apa? Membinasakan amal kita. Syaitan tak katok kita. Berapa patah tangan syaitan katok? Tak ada. Syaitan tak katok kita. Dia tak tu, dia tak sikit. Dia apa? Dia merosakkan amal ibadat kita. Dia merosakkan amal ibadat kita supaya kita lalai kepada Allah Taala. Dan ia pula ikat pinggangnya. Dia pun ikat pinggang, dia lawan kita juga. Ianya dia bersias dia supaya berseteru akan dikau, supaya dia lawan kita, bermusuh dengan kita dan memerangi akan dikau dan berperang sehabis-habis perang dengan kita. Sebab saya kata dia berlawan gini-gini. Awal kita buat macam ni supaya kita ini akhirnya walau macam ni nak terperangkap dengan dia. Begitulah keadaan dia. Dan menipu daya akan dikau, dan dia tipu daya kita. Dia tipu daya kita. Kita buat baik. Bila kita buat baik, kita baca Quran, tiba-tiba orang puji kita. Orang pun puji kita. Bila puji kita pun kita berasa dah kita rasa kita ni, Allah, aku ni nak jauhkan diri, nanti orang puji aku jadi riak pula. Jadi syaitan pun kata, kalau gitu jangan baca Quran, nanti orang baca Quran riak. Ya sungguh, kita tak baca Quran, habis amalan kita. Habis amalan kita. Meninggalkan sesuatu ibadat kerana makhluk, kata Fudail bin Iyad, itu pun riak juga dipakai. Maknanya meninggalkan ibadat dan melakukan ibadat kerana makhluk, bukan kerana Allah, maka dikira riak kepada Allah Ta'ala. Baik, dia kata hingga membinasakan akan dikau, habis membinasakan segala kelakuan engkau, segala amal ibadat. Sehingga kan ramai nanti di negeri akhirat kelak, ramai yang bangkit tidak ada amalan, banyak semayang di atas muka dunia, tapi bila bangkit tidak ada, kosong. Boleh jadi ibadat itu tidak ada ikhlas kepada Allah. Boleh jadi kerana yura'un, kerana itu riak ataupun menunjuk-nunjuk, ataupun ujub. Maknanya merasa ujub, merasa hebat, merasa akulah orang paling bagus. Ibadat bukan tak banyak-banyak, tapi dibinasakan. Maka syaitan membinasakan amal ibadat, kerana syaitan tahu yang dikira adalah amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala, maka dibinasakan. Dan di negeri akhirat ramai manusia yang ahli di atas muka dunia, dia ahli ibadat, tapi dekat negeri akhirat sudah tidak ada lagi amal ibadat baginya.
Disebut dalam hadis betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'un wal atash. Tak ada dapat apa-apa puasa, lapar dan dahaga. Betapa ramai orang yang bangun sembahyang malam hanya dia dapat mengantuk dan juga letih saja. Okey, betapa ramai orang yang sembahyang hanya dia dapat lengah-lengah saja. Dapat lengah-lengah dan dapat letih saja apabila mereka mengerjakan sembahyang. Sebab apa? Sebab di dalam hatinya ada perasaan-perasaan yang rosak, yang kotor. Perasaan kotor. Siapa yang mengotori? Adalah syaitan yang mengotori hati manusia supaya manusia beribadat tidak lagi ikhlas, tidak lagi benar-benar kepada Allah Ta'ala. Maka syaitan dia akan menggoda kita sehingga kan amal ibadat kita menjadi amal ibadat yang sia-sia. Satu musuh yang sangat jahat yang Allah Ta'ala kata innahu lakum aduwwum mubin. Itu adalah musuh kamu yang sebenar. Musuh kamu yang sebenar. Maka dia kata di sini dan menipu daya akan dikau sehingga membinasakan segala kelakuan engkau, yakni segala ibadat engkau. Segala amal ibadat engkau, tetapi hendak dihalakkan. Halak ini dibinasakan. Halakun ni maknanya bahasa Arab, dibinasakan. Dan dia kata hendak dibinasakan dikau sekali-kali, dan dia ingin membinasakan engkau sekali-kali kerana tiada sentosa daripada pihak engkau jauhnya. Jadi nak beritahu hendaklah dibinasakan. Dibinasakan dikau sekali-kali kerana tiada sentosa pada pihak engkau jauhnya. Maka bahawasanya ialah menjahat dan menyahaja dengan membinasakan orang yang tiada mengeras dan yang tiada melawan akan dia. Jadi ini kerja syaitan. Jadi syaitan ini dia kata sekali-kali dia kata engkau mesti membinasakan dia. Apa makna binasa dia? Makna lawan dia. Dan dia pun akan membinasakan dikau. Dan membinasakan dikau dan tiada sentosa daripada pihak engkau jauhnya. Maknanya kamu tak dapat lari daripada dia. Maknanya kamu tidak dapat lari, tidak dapat duduk jauh daripada dia, dan dia pun tidak dapat jauh daripada kamu. Warna-warna dia sama. Kita bukan kita berjaya, mati dah syaitan, tak benda dah. Syaitan aku mati dah. Tidak, dia akan ada sama, dia tak akan jauh dengan kamu. Dan tidak aman kamu dengan dia. Okey, hari ni kita selamatlah, kita tidak terpedaya dengan dia. Esok dia goda pula. Kalau dia kalah lagi, lusa dia goda pula. Kita jatuh pula. Lepas tu lain kali kita lawan balik, menang pula, gitulah. Dia tidak akan jauh daripada kamu, dan kamu jangan merasa aman, sentosa daripada dia. Sentosa daripada dia. Hanya bezanya kadang-kadang dia duduk dengan kita je kalah sama. Ini bagi orang yang iman kuat, wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh. Setan tu tapi tak ada apa-apa. Ada satu kisah mengatakan bahawa setan Abu Jahal bertemu dengan setan Saidina Umar. Sama-sama setan. Setan Abu Jahal jumpa dengan setan Saidina Umar. Lalu dia tengok setan Abu Jahal gemuk. Setan Abu Jahal dengan pakaian semua ada belakang. Setan Saidina Umar kering. Tak ada makanan pun, tak ada pakaian pun, tidak ada. Tidak ada apa-apa. Allah, dia kata tak ada arah dah, kalau boleh nak peceng. Ambo dah duduk kat Saidina Umar. Dia pun tanya berbual. Dia kata-katanya tu macam mana? Dia kata apabila Abu Jahal makan, aku menumpang dia makan. Apabila dia memakai pakaian, aku menumpang dia. Apabila dia buat apa, aku menumpang dia, sehingga kan aku merasa gemuk dengan apa yang dilakukannya. Katanya syaitan Saidina Umar, adapun aku bila dia nak makan, aku ingin menumpangnya, lalu disebutnya nama Allah, maka aku tidak boleh makan. Apabila nak makan pakaian, aku nak tumpang dia, tiba-tiba dibacanya doa, aku dijauhkan daripadanya. Maknanya syaitan tu jangan kata tak ada dah, syaitan lari biar. Tak ada dah, dah lari dah, tak ada syaitan lari, tak ada. Dia tak akan jauh daripada kita. Hanya bezanya orang-orang yang soleh sentiasa dapat mengatasi syaitan. Dapat mengatasi syaitan. Orang-orang yang macam kita menang kalah. Kok banyak kalah saja. Banyak kalah pula rasa-rasanya. Rasa-rasanya menang masa duduk kebaikan, masa semayang surah menang, balik kalah lalu. Macam-macam ada. Kalah dengan bawang putih, bawang merah, kalah dengan kus-kus khotahir di pagahir, macam-macam ada. Jadi nak beritahu begitu. Dan kamu tidak dapat jauh daripada dia, dan dia tidak akan jauh daripada kamu, daripada engkau.
Dan ialah yang menjahat dan menyahajakan dengan membinasakan dia buat jahat sama. Selalu melakukan kejahatan dengan membinasakan orang yang tiada mengeras, membinasakan orang yang tidak mengeras, artinya tidak lawan syaitan bersungguh-sungguh. Kalau tak lawan bersungguh-sungguh, syaitan tidak kalah. Mesti kena lawan bersungguh-sungguh. Nak lawan syaitan macam mana? Sediakan keris. Syaitan mari jaga, aku tekang je. Bukan gitu. Bawa pedang tau. Sediakan apa kita nak lawan dengan syaitan? Lawan syaitan dengan kuatkan iman. Kuatkan iman. Bila iman kuat, syaitan larilah. Kerana syaitan lah musuh yang tidak nampak kita. Kita tidak nampak musuh. Tapi Allah Ta'ala beritahu, ini jalan-jalan kamu nak selamat daripada syaitan. Maka dia kata, dan yang tiada melawan akan dia, dia akan orang yang tiada keras dengan dia. Orang yang tiada keras memang kalah. Dia akan binasa ke orang tadi. Dan orang yang tiada lawan dengan dia, ikut anda dia lah. Mari nak minarok, mari pasal nak berjudi, pasal nak zina, berzina. Dia mari ikut saja. Ini yang disebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat bagaimana manusia menjadikan syaitan itu sebagai Tuhan? Hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Yakni sentiasa mengikut syaitan. Maka dia kata tiada melawan, tetapi orang yang benar-benaran akan dia. Orang yang benar-benar akan dia saja. Tetapi orang yang benar-benaran akan dia dan muafakat akan dia seperti orang kafir. Orang yang membenarkan, orang yang membenar, orang yang muafakat ni yang bersesuaian, mengikut. Orang yang bersama akan dia akan syaitan seperti orang kafir. Orang kafir syaitan relax je doanya. Syaitan kata minarok dia tak kerja kuat kan. Syaitan kalau kerja kuat, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang kerja kuat dia panggil orang pangkat yang besar-besar. Kamu pangkat apa? Pangkat sarjan. Pergi. Maknanya bukan pangkat komand-komand dah. Dia nak beritahu syaitan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang ahli dhalalah, orang yang sesat. Orang-orang yang sesat seperti Yahudi, Nasrani dan ahli Rabah. Ahli Rabah ni ialah orang yang suka mengikut hawa nafsu. Yang suka mengikut hawa nafsu. Orang yang suka mengikut hawa nafsu, pada setengah kelakuan mereka itu, ada setengah perbuatan mereka itu ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Pasal nak makan. Mari kita pergi Kota Baru, buat benda. Mari kita tak pergi Kota Baru dah. Ajak makan mi. Mi je pergi Kota Baru. Masya-Allah. Ada orang macam tu. Mari pergi makan sekarang, pagi makan dah kita makan tu. Makan malam. Masya-Allah. Jauh pergi makan je dak badan maki. Ni ada. Malam-malam pergi Pak Mama. Ada sahabat saya seorang tu, dia banyak piti, kita tahu lah. Dia banyak piti. Dia pergi ke Mama makan mi goreng. Mi goreng balik. Mi goreng, nasi goreng gitu. Balik. Masya Allah, tak ada faedah. Jauh ya. Kenapa? Ini orang yang menurut hawa nafsu. Orang yang menurut hawa nafsu. Tak payah. Tak payah perkara-perkara yang macam tu merugikan kita. Jadi memperdayakan kita. Dia syaitan dia goda kita sampai kita lalai pada waktu kita. Patutnya waktu banyak, waktu benda tu kita boleh pergi. Dia dalam kereta saja. Padahal nak makan rumah boleh makan. Kereta dekat-dekat boleh makan. Tak perlu pergi jauh-jauh. Tapi dia nak memuaskan hawa nafsu. Ini dipanggil ahli rabah. Ahli rabah ni orang yang gemar kepada hawa nafsu, ataupun orang yang mengikut hawa nafsu. Ini syaitan tak banyak kerja, tak banyak kerja. Tak banyak kerja. Maka dia kata di sini, pada setengah kelakuan mereka itu, pada setengah perbuatan, maka betapa ada sehinggamu menyahajakannya bagi orang yang berdiri kerana memarah akan dia dan bersunyi bagi melawan akan dia. Maka baginya tiba-tiba serta segala manusia itu berseteru. Baik. Maka dia kata maka betapa ada sehinggamu menyahajakannya. Maka kenapa kamu nak mengikuti syaitan tadi? Bagi orang yang berdiri kerana memarahkan akan dia, orang yang melakukan amal ibadat, ataupun orang yang nak lawan dia, orang nak lawan dia. Jadi kamu jangan ikut dia. Kalau kamu nak lawan dia, jangan ikut hawa nafsu. Orang nak lawan syaitan, kalau nak suruh syaitan tadi marah, kerana memarah akan dia dan bersunyi, bersunyi bagi melawan akan dia. Jadi kita kena dalam keadaan melawan akan syaitan, maka jangan mengikut hawa nafsu. Bagikan biar syaitan tu rasa nak marah dengan kita,
buat segala kebaikan. Rasa malah nak pergi belajar, pergi mana-mana pun. Dia malah rasa dah roh je tubuh. Pergi belajar. Kita pun bangun-bangun pakai baju comel-comel, baik pergi meeting. Pergi meeting pula. Dia kata ikut tu pula. Masa gini, masa pukul 9 pagi ni tak ada tu. Tak ada mana dah. Tak ada orang, kurang orang masa ni. Ada mari kata. Kita pun start kata, pergi kok. Pergi juga. Beli CD tak apa. Saya tengok. Yang macam-macam kata. Kita pun siapa pula. Baik duduk belakang boleh tidur. Ni mari pula. Macam-macam. Jadi dia kata semua. Siapa ke habis? Hari-kali tak ada manfaat kita. Ni nak beritahu. Maka baginya tiba-tiba serta bagi manusia itu berseteru. Maka syaitan itu sentiasa berseteru dengan manusia. Rata dan sertamu, wahai segala orang yang mustahid dalam ibadat. Meratai syaitan tadi, wahai orang yang bersungguh-sungguh. Mustahid ini bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat dan pengetahuan berseteruan yang tertentu, dan pengetahuan yang ada ilmu yang mengetahui bahawa syaitan itu musuh kamu. Dan bahawasanya pekerjaanmu itu sebenarnya sangat-sangat dicita-cita sertanya atas kamu itu barang yang menolong akan dia, yang terlebih sangat keras taulannya itu. Taulannya itu dirimu dan hawamu nafsumu. Jadi memanglah syaitan dia kata memang dia sangat cita-cita untuk bersama dengan kamu, ataupun dia nak suruh kamu itu bersama dengan syaitan. Memang begitu. Guana-guana pun dalam ibadat pun dia suruh kita bersama dengan dia. Dia akan berkerah juga. Dia tidak akan lepas daripada kita. Sehinggalah kita jadikan dia kawan. Akhir-akhir jadi kawan dengan dia. Jadi kawan, dan hinggalah kita ini mengikut hawa nafsu. Jadi kita lawan betul-betul. Hawa nafsu lawan syaitan, terus lawan. Dan baginya pula beberapa asbab. Dan syaitan ni banyak asbab. Asbab ni kita kata benda banyak jalan dia. Banyak jalan. Jalan dia suruh. Macam kita kabur lah. Dia, kalau hati ni jalan riak ada, jalan ujub ada, jalan dengki ada, jalan sum'ah ada. Itu jalan ni belaka. Itu hak dalam hati. Hak luar ni hati ada, pangkat ada, manusia pun ada, macam-macam dia pun bagi. Itu jalan dia banyak jalan untuk nak menggoda kita. Pada tempat masuk masuk dalam hati kita ni. Tempat masuk hati kita, dan beberapa pintu, dan banyak pintu. Dan engkau daripadanya lalai, dan kamu lalai pula. Dia macam-macam. Kadang-kadang kita lepas dah, dia mari kau ni. Dia suruh kita jadi orang yang rasa ujub. Kita tak ujub dah. Dia suruh kita mari dengki pula. Kita tak dengki pula. Dia mari ni suruh kita takabur pula. Dia jadi jalan-jalan dia sama. Dia akan begitu. Dan kamu tidak boleh lalai. Bila mari je perasaan, aku ni dah jadi ujub dah ni, dalil. Astagfirullah lalu. Tolak selalu. Dan sebenarnya telah benarlah Yahya ibnu Mu'az Al-Razi, benarlah kata Yahya ibnu Mu'az Al-Razi rahimahullahu ta'ala, sekira-kira berkata ia, bermula syaitan tiada pekerjaan. Syaitan ni tak ada pekerjaan lain. Yang kata syaitan dulu saja. Bukan, syaitan itu tidak ada pekerjaan. Syaitan sudah pencen dah. Syaitan itu tidak ada pekerjaan. Dia tidak ada pekerjaan lain. Dan kamu masyghul banyak pekerjaan. Kamu ni sibuk banyak pekerjaan. Masyghul ni sibuk. Syaitan tak ada fikir lain. Kita banyak fikir, kamu ni masyghul banyak pekerjaan, melihat ia akan dikau. Maka syaitan melihat kita. Syaitan melihat kita, dan engkau tiada melihat akan dia, dan kita tak lihat syaitan. Kalau lihat syaitan nombor lari tu. Nombor lari. Jadi nak beritahu, kita tidak melihat syaitan, tapi syaitan melihat kita. Satu cerita. Sahabat Nabi semayang. Jadi yang semayang itu, ada seorang semayang, ada seorang tidur dalam masjid. Lalu Nabi pun nak masuk pintu masjid. Nabi tengok syaitan dekat pintu. Syaitan nampak, kita tak nampak. Nabi nampak syaitan. Tapi biasanya syaitan pergi goda orang semayang, tapi syaitan tak goda, dari tepi pintu jadi jaga. Jadi dalam keadaan tu, Nabi pun tanya, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa kamu tidak menggoda orang dalam? Kan biasa kamu goda. Nabi tanya, takut-takut hari itu hari bekerja, dia cuti. Cuti. Jadi hari itu syaitan kata, saya
Dia kata, saya takut. Nabi pun tengok dalam. Oh, ada orang semayang, ada orang tidur. Kamu takut pada siapa? Dia kata, saya takut pada orang yang tidur. Sebab tu, dan jangan ni, hak tidur-tidur ni syaitan takut ni. Mana dengar-dengar kuliah tidur tu syaitan takut. Tak tidur dia tak takut. Hak tidur tu syaitan takut. Jadi dalam keadaan macam tu, dia kata dia takut kepada orang yang tidur. Orang yang tidur. Nabi bertanya, kenapa kamu takut kepada orang yang tidur? Tidak takut pada orang sembahyang, sedangkan orang sembahyang itu ingat pada Allah. Tapi orang yang tidur itu orang yang lalai pada Allah, dia tidak sedar. Katanya orang tidur itu orang alim, yang sembahyang itu orang jahil. Nanti kalau aku datang dekat, aku goda, nanti orang alim akan tegur, maka dia akan bangun. Dia akan tegur balik supaya itu jadi sia-sia perbuatan aku. Dia tidak mahu lagi. Jadi syaitan takut dengan orang tadi. Barulah Rasulullah pun dapat tahu, sebab itulah syaitan tidak menggodanya. Jadi gitulah. Kalau rasa tu, kalau kita tidur, insya-Allah syaitan lari tak akan pada kita. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, dan engkau lupa akan dia, dan engkau lupa, kamu tidak tengok dia, tapi dia tengok kamu, dan kamu lupa pula akan dia, akan syaitan. Dan dia tiada lupa akan dikau, dan dia tidak lupa kepada kamu. Sedetik pun dia tidak lupa. Tidak lupa pada kamu. Dan daripada diriku, diri kau maknanya, diri engkau situ. Maknanya dia tidak lupa akan diri engkau. Syaitan sekali-kali tidak lupa kepada kita. Tidak lupa. Bagi syaitan atasmu itu beberapa penolongnya, dan syaitan ada penolong dia. Syaitan satu hal, ada penolong dia pula. Untuk nak goda kita, dia ada pula pembantu-pembantu dia, penolong-penolong dia. Maka tiba-tiba tiada bagimu daripada berlawan, berperang akan dia. Dah dia nak lawan dah. Dia lagi, kita tak nampak dia nak lawan kan. Kita tak nampak dia nampak kita. Kita pula banyak kerja nak urus, dia tak ada kerja lain dah. Kerja dia nak goda kita je. Kemudian kita pula kita je. Dia ada penolong dia. Dia ada penolong dia. Maka dalam keadaan tu, maka dia kata di sini, syaitan atasmu itu beberapa penolong, maka tiba-tiba tiada dapat bagimu daripada berlawan, berperang akan dia. Dan kamu tidak mampu nak berlawan, nak berperang dengan dia. Sebab apa? Dia ada penolong banyak. Dan mengeras akan dia, tiada bagimu berlawan, berperang akan dia, dan tiada mengeras akan dia. Maknanya tiada mampu nak berlawan akan dia. Dan jika tiada, maka tiada sentosa daripada binasa. Dan kalau macam tu, tak selamatlah kita. Nak lawan syaitan, Allah, memang Allah lah kita. Dah nampak lagi dia. Lepas tu kita banyak lagi kerja mikir lain. Kita nak mikir ke dia satu hal. Kalau kita mikir ke dia, ni syaitan tak buat kerja kita. Baru nak ini syaitan, dah buat kerja kita. Kita banyak lagi nak masak lagi, nak apa ni, nak siram pokok bunga lagi. Macam-macam kita nak kemas-kemas rumah lagi. Macam-macam dah mikir. Jadi kalau kita nak layan ke dia, dah lihat, duduk saja cakap dengan syaitan. Kalau kita ambil berat ke dia saja. Jadi banyak. Kemudian kita tak nampak pula dia, nak berlawan kan dia pula nampak kita. Maka kata kalau macam tu tidak selamatlah daripada binasa. Maka tiada setosa daripada binasa, dan juga pasatnya rosaknya. Tak selamat kita daripada binasa. Kenapa manusia ramai masuk neraka? Kerana mengikut syaitan. Kenapa manusia ramai masuk neraka? Kerana kalah dengan godaan syaitan. Kenapa ahli-ahli ibadat tidak masuk juga dalam syurga walaupun amal ibadat? Kerana mengikut syaitan. Mengikut syaitan. Jadi syaitan ni amat suka kita nak lawan dia, dan syaitan ini adalah musuh yang ketat bagi kita. Dan dia begitu licik, begitu bijaksana. Bayangkanlah Nabi Adam yang duduk dalam syurga pun terpedaya dengan iblis yang menggoda manusia. Menggoda manusia, yang menggoda Nabi Adam. Sehingga kan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, berfirman dalam Quran, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Keluar kamu daripada syurga kedua-duanya. Maka di atas muka dunia ni, kalau kamu mengikut aku, kamu dapat petunjuk. Kalau kamu tidak mengikut aku, kamu tak dapat petunjuk. Kalau kamu mengikut aku dapat petunjuk, wala hum yahzanun, kamu tidak lagi berduka cita.
Jadi susahnya kita sebab bersama kita ada syaitan yang menggoda kita. Orang alim digodanya bersungguh-sungguh, orang abid digodanya bersungguh-sungguh. Sebab tu tidak hairan kita sangka orang ni sangat baik, dia pun nak jadi orang baik, tapi tiba-tiba dialah orang yang jahat. Memang sebab apa? Bukan dia nak begitu, kadang-kadang dia kalah dengan hasutan syaitan. Hasutan syaitan. Maka kita kena ada apa? Kita kena ada ingat Allah, dengan kita kena ingat perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak selamat begini, kalau kita buat amal ibadat bukan aku. Ni berasa aku banyak buat amal ibadat. Jangan macam tu. Lepas sembahyang apa-apa la haula wala, ya Allah, aku tidak ada apa-apa. Ini aku buat ibadat pun mu yang bagi. Yang ilmu pun begitu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, aku tidak ada ilmu kecuali apa yang kau ajar pada aku je. Itu pun bukan ilmu daripada aku, ilmu daripada-Mu, daripada Allah Taala. Biar kita merasa kita tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan nak buat amal ibadat. Buat ibadat pun bukan kita. Sebab kalau kita nak lawan syaitan, memang Allah kita. Memang Allah kita nak lawan syaitan. Anjing sebagai contoh. Anjing mari nak lawan anjing, katok sini, katok ni kita kena, katok ni dia kekoh kita akhir tadi. Masa tu kita nak katok dia, dia lari berlawan. Bila dah sampai kita latih, dia kekoh kita, mati kita. Tapi nak buat macam mana nak lawan anjing? Kalau orang kata anjing mari pada kamu, kamu nak buat macam mana? Kita katok anjing. Anjing mari pula, kita terajang anjing. Anjing nampak pula, kita sapak dia. Dia mari kita terajang. Dah kalau mu lengok, dia kekoh kamu. Siapa orang tu lengok? Dan nak buat macam mana kalau anjing? Senang je. Jangan berlawan anjing, panggil tuan anjing. Panggil tuan anjing, ni anjing oi. Dia pun panggil, John, anjingnya nama John. Mari. Jangan berlawan dengan anjing. Berlawan dengan anjing memang kalah kita. Boleh berlawan dengan anjing? Tak boleh berlawan dengan anjing. Anjing dengan kuku dia dengan tu pula, dengan kepantasan dia berlari pula. Kita nak lari tak ada. Jadi kita gitu. Jadi jangan berlawan dengan anjing tu. Kalau kita lawan dengan cara macam mana? Kita kabur dengan tuan anjing. Anjing baru nak kakak tuan kakak lawan ni. Tak berani. Maknanya maka kita nak berlawan syaitan, kita kena cara macam mana? Berlawan syaitan dengan dekat dengan Allah. Sebab siapa yang menjadikan syaitan? Allah lah. Jadi kalau kita nak lawan syaitan, menggoda aku, jaga mu syaitan ini. Bukan yang boleh lawan itu. Tak boleh. Jadi kita kena berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang terpelihara daripada syaitan. Jadikanlah aku orang ahli ibadat. Minta dengan Allah. Ni kita rasa kita. Begitu kaedah nak melawan syaitan. Cara kita nak melawan syaitan, yang kata Imam Ghazali kata, kamu tak boleh lawan syaitan. Syaitan dengan dia punya tentera dia ada, syaitan dia campur dengan hawa nafsu. Di antara tentera syaitan adalah hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Yang ada dalam jiwa kita, itu hawa nafsu lagi, syaitan lagi. Tak boleh lawan. Maka nak lawan syaitan dengan cara macam mana? Dengan cara dekatkan diri dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, syaitan lagi daripada kita. Maka dia kata di sini, maka jika engkau kata, maka dengan apa sesuatu aku berperang bagi syaitan? Macam mana aku nak berperang dengan syaitan? Dan dengan apa sesuatu yang aku mengeras akan dia dan aku tolak akan dia? Macam mana aku nak menentang dia? Menentang dia dan aku nak menolak dia, macam mana? Macam mana? Maka katakan olehmu, kata baik, katakan olehmu, inilah jawapannya. Dia kata bahawa bagi ahli ulama yang sudah merasa yang mahir pekerjaan ini, adalah baginya dua jalan. Kata ulama-ulama yang memahami mengenai tipu daya syaitan. Orang yang ulama-ulama yang memahami tipu daya syaitan adalah ulama-ulama sufi. Ulama-ulama tasawuf yang membahaskan tentang tasawuf. Sebab itu kalau kita tak belajar tasawuf, kita duduk atas nafsu kita. Kita duduk atas nafsu. Sebab tu kena faham, kita belajar ilmu ini, ilmu tu hijab bagi kita semua sekali. Belajar ilmu hadis, ilmu fiqh, semua hijab belaka bagi kita. Hijab. Maka yang membersihkan ilmu inilah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf yang membawa kita jalan pada Allah. Kereta, bumbung ada, steering ada, tayar ada, enjin pun ada. Cukup dekat dah. Kita steering memang kena nak, tempat duduk pun ada. Semua dah ada. Boleh jalan tak? Tak boleh jalan kecuali kena tak minyak. Minyak benda dalam tu. Tak minyak. Bila letak minyak, jadi lecing apa? Sampai ke tempat yang dituju.
Jadi kita fiqh ada, enjin ada, tauhid ada, bumbung ada, atap ada. Apa? Steering pun ada. Kalau steering payah apa? Tak jalan lagu habis benda-benda. Tayar pun ada, tempat duduk pun ada, semua dah ada belaka dah. Tapi kalau minyak sedikit pun tidak ada, dalam enjin pun tidak ada minyak, siapa tak perjalanan? Tidak sampai. Tidak sampai. Bila tidak sampai, rosak tengah jalan. Kalau ada pun, kalau boleh jalan kejap pun, bila jalan kejap minyak habis, rosak, boleh nak gerak juga. Maka tidak dapat tidak, kena ada. Kita kena belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita. Dan ulama-ulama tasawuf lah, dia itu adalah ulama yang memahami selok-belok tipu daya nafsu kita, tipu daya syaitan yang menggoda kita. Lalu ulama tasawuf mengatakan bahawa ada dua jalan untuk kita nak lawan syaitan tadi. Dua jalan. Baik, dia kata pertama, barang yang dikatakan oleh setengah mereka itu, mereka itu iaitu ulama, ulama tasawuf, bahawasanya pada mentadbirkan, menolak syaitan. Untuk kita nak menolak syaitan, mentadbir menolak syaitan, kita nak jaga, nak tolak syaitan itu, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lainnya, hendaklah banyak berlindung dengan Allah. Kalau boleh setiap pekerjaan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, minta perlindungan daripada Allah. Maka bahawasanya syaitan itu anjing. Contoh yang saya beri tadi. Syaitan itu anjing yang mengeras akan dia, yang begitu keras, yang menentang kita. Allah akan anjing Allah atasmu, akan dia anjing kan. Allah atasmu, maka jika bimbang dengan berperang akan dia. Kalau kamu duk sibuk, bimbang ni duk sibuk dengan berperang akan dia, ini akan anjing. Anjing syaitan tadilah. Kita duk berperang dengan anjing dan berlawan dengan dia. Saya penat dan hilang atas engkau waktumu, habis masa, letih saja. Lawan dengan anjing, dia terajang sini, dia nopak ini, kata katok di sini, dia pergi nopak ke belakang. Jadi letih saja, habis masa saja. Dan terkadang didapat akan dikau, kadang-kadang dia dapat mengalahkan kamu. Dah kita berlawan dengan dia gitu. Dapat kalau, dan dilukanya akan dikau, habis luka kena kekoh di anjing. Kena kekoh di anjing, dok berlawan dengan anjing. Dan bahawasanya kembali engkau kepada Tuhan yang empunyai anjing, baik balik pada Tuhan anjing. Jadi siapa? Allah Ta'ala yang mencipta anjing tadi, supaya ia palingkan akan dia. Paling tak payah berlawan, masa tak rugi, letih pun letih, luka pun tak ada, dia cekoh yang anjing, tembak lari anjing. Senang saja. Jadi dengan cara macam mana? Dengan cara palingkan kamu kepada Allah, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Maka dia kata supaya ia palingkan akan dikau anjing. Tuhan dia tadi akan palingkan anjing itu kepada kamu, daripadamu terlebih utama. Itulah yang paling utama. Anjing itu palingkan Allah, Tuhan dia, yakni Allah Ta'ala, palingkan anjing itu syaitan daripadamu. Anjing dia itu daripadamu, daripada kamu. Itulah yang paling bagus. Bagus berlawan. Ambil kayu selawang anjing. Mari. Ataupun dengan panggil tuan dia, mana bagus? Mana lebih utama? Utama yang bagus panggil tuan, tak letih, tak rugi masa. Tak lengah sangat. Maka begitulah caranya nak melawan syaitan. Jadi gitulah, banyak-banyak zikir dengan Allah. Banyak-banyak zikir, insya-Allah. Dan yang kedua, barang yang dikatakan oleh yang lain bahawasanya jalan itu mujahadah, bersungguh-sungguh. Jalan yang kedua kena jalan yang bersungguh-sungguh. Mujahadah tu yakni bersungguh-sungguh ia melawan dan berdiri ia atasnya dengan menolakkan. Jadi maknanya berdiri ia atasnya, yakni atas, berdiri ia tu melawan syaitan tadi. Atasnya atas syaitan. Berdiri maknanya bekerja dia, berlawan dengan syaitan bersungguh-sungguh. Dan menolakkan dia, menolak dan kembalikan dan menyalahi kataku kan, dan menyalahi kataku, yakni Imam Ghazali radhiyallahu anhu padaku bahawasanya jalan yang pertama, jalan yang pertengahan yang menghimpunkan daripada pekerjaannya, bahawa dihimpunkan antara dua jalan. Okey, baik. Jalan yang kedua katanya adalah melawan hawa nafsu tadi.
bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, betul-betul menolak dan dikembalikan dan menyalahi kataku, kata setengah daripada ulama. Ada ulama mengatakan jalan ni ada satu saja, kembali pada Allah. Kata Imam Ghazali, yang pertama kembali pada Allah, yang kedua kena bermujahadah, bersungguh-sungguh. Jangan berdoa saja pada Allah, ya Allah tolong aku. Mesti kena ada bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dengan jalan pertengahan, menghimpunkan daripada jalan keduanya. Jadi pertengahan ni, ini jalan yang betul lah. Dengan dua-dua, himpunkan kedua-duanya antara dua jalan. Yang ni jalan yang pertama dengan jalan yang kedua. Jalan yang pertama apa? Jalan pertama minta tolong dengan Allah, baca a'udzubillah semua. A'udzubillah lawan ibadat. Banyak. Sebab tu Imam Al-Ghazali ni dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata kalau boleh sebelum daripada sembahyang baca qul a'udzu binnas, bil falaq, isu baca. Sebelum kita nak sebut usolli tu, sebelum kita nak sembahyang tu, dia suruh baca je tu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebagai tujuan kita nak minta tolong dengan Allah. Jangan baca saja tak sembahyang. Kena sembahyang juga. Kena berlawan pula, bersungguh-sungguh. Jadi dalam keadaan macam tu, dia kata dihimpunkan dua-dua, maka minta berlindung dengan Allah, jadi permulaannya daripada segala kejahatan. Yang ni kita kena minta berlindung dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti barang yang disuruh akan kami yang disuruh oleh Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah kepada kami, yakni kepada kita semua, kerana ialah yang memadakan kami daripada kejahatan. Kerana dengan meminta pertolongan kami, cukupkan kami, memadakan kami daripada kejahatan, yakni menjauhkan kami daripada kejahatan. Kemudian jika kita lihat akan dia mengeras atas kita. Mengeras maknanya memerintah kita, menguasai kita. Kalau kita tengok syaitan sudah menguasai kita, ketahui bahawasanya percubaan daripada Allah Ta'ala itu balik kepada Allah. Ya Allah, aku gagal mengawal hawa nafsu, tolong aku. Jadi nak beri tahu pada kita bahawa kalau kita merasakan bahawa kita kalau kita buat dosa, kena balik pada Allah. Jangan putus asa. Allah, aku ni buat apalah, buat jadi gini ni. Ampunlah dosa aku, istighfar sama. Yalah, dosa-dosa lah kita buat. Dosa-dosa tapi kembali balik. Jadi kadang-kadang kita duk galik konang semayang. Biasa kita tu tengok konang dah Allah galik buat kerja. Akan takbir lepas pada astagfirullah, balik Allah, aku ni lalai pada muka, terpedaya dengan syaitan, ampunlah dosa aku, balik mula pada Allah. Jangan kata Allah dah aku ni je ni, kerana jadi wajah malah aku ni jahat, tambah gitu. Jadi kita jadi serah kalah dengan syaitan. Jangan. Kalau ni banyak orang yang tamu belajar kerana malu. Kenapa tak pergi belajar? Allah malu kata. Rugi juga masa budak-budak tu tak belajar, tapi bila ni nak belajar malu pula tak belajar tu. Itu dikira orang yang mengalahkan diri dengan syaitan. Maka kalau kamu dah terpedaya dengan syaitan, dah kalah, balik juga dengan Allah, mana-mana pun mesti balik juga dengan Allah. Walaupun kita sedar masa tu kita memang dipengaruhi, tak boleh nak wanda dah. Memang juga nak ikut hawa nafsu juga. Kali habis dah, sedar dah habis dah. Hawa nafsu dah ikut dah menyesal dah. Lalu balik pada Allah, astagfirullah, balik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata di sini, lawanlah dengan cara bersungguh-sungguh. Dan ingat, bila kita dah kalah itu percubaan daripada Allah. Apa maksud percubaan daripada Allah? Yakni kembalilah dirimu kepada Allah. Ingat balik pada Allah. Supaya hendak dilihat akan sidik mujahadah. Benar, sidik itu benar mujahadah. Mujahadah ni lawan hawa nafsu kamu, ataupun mujahadah ni berusaha bersungguh-sungguh. Mujahadah kita dan kuat kita dalam pekerjaan Allah, dalam pekerjaan suruhan Allah. Baru Allah Ta'ala tunjuk kita. Maknanya kalau bangun balik. Dan sabar kita seperti dikeras atas kita. Dikeras atas kita kufar serta kuasa dia. Kufar kan, serta kuasa ia atas memada pekerjaan mereka itu. Mereka itu kufar dan kejahatan mereka itu, supaya adalah bagi kita bahagian daripada jihad dan sabar, dan hendak
dihapuskan dosa dan memberi syahadah seperti firman Allah Ta'ala. Jadi dia kata, naklah kamu sabar bagaimana orang kafir yang mengeraskan kamu. Kita kalah. Maknanya orang kafir yang menguasai kita, maka yang membuat jahat kepada kita, kita kena sabar. Dengan sabar itu dihapuskan segala dosa kita, dan juga memberi syahadah syahid. Contoh sebagaimana orang kafir yang telah memerangi kita, kena sabarlah. Kadang-kadang kita kalah. Jadi kalau kita kalah tu dapat syahid. Biasalah. Jadi kita kalah, syahid itu sebab kerana Allah. Jadi kita bila kita lawan syaitan kita kalah balik pada Allah. Mungkin Allah Ta'ala nak uji aku, biar kembali, biar dapat pahala ikut lain pula. Pahala ikut mana? Pahala ikut taubat pula. Ikut gitu. Jadi begitu lah. Orang kafir kan, kita lawan kafir kalah. Ya, kita kalah, orang kafir bunuh kita. Kalau kita, tapi kalau kita dapat syahid, dapat bahagian syahid. Kita lawan syaitan, kalau kita bertaubat, dapat bahagian taubat pula. Begitulah keadaan kita. Biarlah kita sentiasa lawan hawa nafsu kita supaya kita dapat mengatasinya. Wallahu a'lam. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berselengkah itu. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Dan janganlah kamu pula memanggil di antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan yang tersebut menyebabkan orang-orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik pada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah berdosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat akan setengahnya yang lain. Sukakah seseorang dari kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jejek kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi amat mengasihani. Ayat ini mengatakan persaudaraan Islam. Hubungan di antara orang Islam dengan orang Islam. Suratul Hujurat, satu surah yang mengajar orang Islam hidup bermasyarakat. Masyarakat orang Islam saja, dan termasuk masyarakat yang ada orang yang bukan Islam, yang akan disebut kemudian. Setelah dinyatakan dalam ayat yang terdahulu tentang hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh angkat suara. Kehidupan kita banyak menerima berita-berita, kena teliti jangan terima berita yang fasik. Orang fasik bawa berita jangan percaya derah sangat. Begitulah juga dalam hari ini surat khabar, TV percaya sangat. Termasuklah bisikan-bisikan, ini percaya sangat. Boleh merosakkan kita.
dan membawa penyesalan. Quran dah sebut. Kadang-kadang lupa ke Quran. Ini jadi masalah. Lupa pada Quran. Dan dia sebut kalau bala berkelahi, minggu lepas kita dah baca, damaikan. Dia antara 20 orang Islam yang berkelahi. Damaikan dia. Kalau ada yang degil, sebut hak betul, yang betulnya begini. Ada degil, pekat lawan hak yang degil tu. Dia kalah dia. Ajar dia, biar balik pada yang betul balik. Ini cara dia. Hari ini kita baca ayat mengatakan dari segi persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara dari segi agama. Bukan dari segi keturunan. Bukan dari segi bangsa. Ayat ini menegaskan persaudaraan dari segi agama adalah lebih kukuh, lebih kuat, lebih utama daripada persaudaraan dari segi keturunan, anak beranak, keluarga dan bangsa. Ini mesti diutamakan. Kita diharamkan putus silaturrahim. Kalau silaturrahim itu merosakkan agama, kerana keluarga kita lawan agama, maka agama diutamakan. Putuskan hubungan itu. Menegaskan hubungan agama hendaklah diutamakan daripada hubungan yang lain. Walaupun hubungan silaturrahim itu putus, haram. Agama kalau lawan lebih haram lagi. Maka yang lawan agama mesti dilawan. Walaupun dia bangsa kita, anak beranak kita, siapa saja. Ayat ini menegaskan hubungan iman adalah hubungan yang paling kuat, yang tidak putus daripada dunia sehingga akhirat. Ini hubungan iman yang mesti dipelihara dengan sungguh-sungguh, sehingga Quran menyebut dengan tegas. Walaupun Quran menyebut wal arham, hubungan silaturrahim, tapi hubungan agama ini hubungan yang mengatasi segala hubungan yang lain.